akan cepat hilang. Yang paling penting kebahagiaan hari akhirat. Tetapi kita minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebahagiaan dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Di samping itu, jauhilah kami daripada api neraka. Itu yang paling penting. Kita lihat bahawa kita ni terbagi pada 3 golongan. Yang pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah puak kanan, ashabul masy'amah puak kiri, as-sabiqun as-sabiqun orang yang berlumba-lumba untuk buat kewajiban. Kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah, balasan orang yang puak kanan dan balasan puak kiri dan balasan orang yang berlumba-lumba untuk buat kewajiban. Kita dalam dunia ini kita ada 4 perkara yang paling penting. Yang pertama solat, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah. Itu harian punya. Tahunan lain, tambahan puasa. Yang buat selama-lamanya setahun sekali haji dan umrah. Gitu. Jadi kita sekarang ni menghadapi harian. Nak ceritanya pemurah dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kita buat sikit saja amalan, balasannya berpandangan. Itu sebabnya kita ni syukur kepada Allah, syukur kepada Allah Ta'ala, dan kita jangan tinggalkan amalan-amalan yang penting. Yang pertama solat. Solat memang orang yang susah hati, tak tenang, dia ingatkan Allah. Ala tatma'innul qulub ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, tenang hati kita. Kita lihat, kita sembahyang. Yang pertama Allahu Akbar, sebut Allah dulu. Yang kedua A'udzubillah, ada lagi Allah. Kemudian Bismillah, Allah lagi. Alhamdulillah, Allah lagi. Kemudian kita baca surah. Kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, Allah lagi. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Allah lagi. Allahu Akbar, Allah lagi. Maknanya menyebut nama Allah akan tenang fikiran kita, insya-Allah. Jadi apa cara-caranya? Ialah kita sembahyang. Sembahyang kita ni 5 waktu saja, tak banyak. Kalau kita bandingkan balasan Allah Ta'ala, contohnya barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Itu 2 rakaat saja. Kiranya kita sembahyang sunat, kita gosok gigi, pahalanya 70 kali ganda. Orang yang sembahyang tak gosok gigi, sembahyang gosok gigi, sembahyang yang gosok gigi itu 70 kali ganda. Sembahyang seorang 1 pahala, sembahyang berdua 27 pahala. Dah sembahyang seorang diri 1 pahala, dah kahwin 70 kali ganda. Sembahyang sikit lagi, pahalanya berganda-ganda. Cuba bayangkan, sembahyang seorang bujang 1 pahala. Kalau kahwin 1 70, kalau kahwin 2 140. Kan Allah Ta'ala sayangkan kepada dia. Dia baginya pahala banyak-banyak supaya kita banyak timbangan besok berat. Kalau kita buat dosa 1, kira 1. Yang buat pahala 1 digandakan sampai 20 kali ganda. Semuanya kita kalau sembahyang fardu, pahalanya berganda-ganda. Sembahyang sunat sikit pahalanya, tapi kita jangan kira yang sunat itu 1 pahala, dikira kelebihannya.
barang siapa membuat sembahyang sunat, betapakah untungnya. Begitu. Barang siapa tinggalkan sembahyang sunat, betapakah ruginya. Kena begitu. Itu sebabnya kita sembahyang 5 waktu. 5 waktu saja. Tak ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku sembahyang 5 waktu je. Yang wajib aku buat, yang tak wajib aku tak buat. Apakah aku masuk surga? Ambil kita masuk. Maknanya Tuhan sayang kepada kita. Sebab itu dalam Quran dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Maha habis. Tak ada dah. Itu sebabnya kita kena ikut perintah Allah Ta'ala. Ya Allah perintah, kita buat. Yang larangnya kena berhenti. Itu senang saja. Tapi ramai orang boleh buat ibadat, tetapi tidak ramai orang boleh tinggalkan maksiat. Buat ibadat mudah buat, tinggalkan maksiat payah. Saya satu kali jumpa kawan saya tengah jalan, dia jemput saya ceramah. Ustaz, ceramah bulan ni bila? Dia keluarkan diri dia dalam bukit. Dia maknanya dia akan jemput saya ceramah. Tetapi waktu dia keluarkan diri dia tu, dia keluar nombor ekor kali. Maknanya dia mau sembahyang, tapi buat maksiat, buat juga. Mudah buat ibadat, susah nak tinggalkan maksiat. Pasal kita ni gangguan syaitan kuat dia mengganggu kita. Kita takut gangguan dia itu merosakkan iman kita. Itu sebab. Jadi sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggalkan jamaah. Itu dia. Dan kalau boleh lagi ikut waktu sembahyang. Masuk waktu terus sembahyang, jangan tinggal. Jangan lengah-lengah lagi. Kerana pahala lain. Seorang sahabat datang lambat sembahyang subuh. Nabi tanya, ke mana tadi? Terlambat Rasulullah. Dia kata, tak apa dah, aku nak jual dah kereta aku lah, malah nak meniaga dah. Nabi kata, kalau kau berniaga pun, kalau kau jual harta kau, tak sama pahala bertakbir bersama-sama imam tadi dengan sembahyang dengan harta yang kita jual banyak-banyak tu. Tak sama. Pahala takbir bersama-sama imam itu pahalanya lebih banyak daripada kalau sedekahkan dunia ni kita punya pun tak sama pahalanya. Itu sebabnya kena awal-awal kita ni kena takutkan siksaan Allah SWT, bimbang, takut dan tak berani nak lawan perintah Allah Ta'ala. Itu sebab kita memperkuatkan iman kita. Iman kita kena kuat. Itu sembahyang. Lepas sembahyang waktu diiringi sembahyang sunat. Sembahyang sunat ada muakkad, ada yang tidak muakkad. Sebelum maghrib tidak muakkad, lepas maghrib muakkad, subuh muakkad. Nabi kata barang siapa sembahyang sunat subuh, pahala tak sama dengan hari dunia ni, hari sama. Sebabnya mahalnya kita punya pahala itu. Jangan kita leka-lekakan. Kalau sekiranya kita sampai masjid, imam dah sembahyang, kita boleh sembahyang sunat lepas subuh. Memang lepas sembahyang sunat lepas subuh kan haram, tetapi kita terlambat boleh tangguh pasal muakkadnya. Tapi kadang-kadang susah juga orang parti kita tak. Dia kata orang tak erti itu, tak main susah. Padahal dia yang tak erti. Boleh sembahyang kalau kita biasa sembahyang sunat, hari itu terlambat. Imam dah masuk masjid, imam dah sembahyang lah. Kita sembahyang ikut imam, jangan sembahyang sunat. Itu dipanggil utamakan benda yang penting. Utamakan yang penting. Macam kita datang sini, imam
sedang semayang, kita ringkaskan wuduk kita. Wuduk ambil satu kali saja, tak payah panjang 3 kali. Itu dia panggil fiqhul aulawiyat, memahami mana yang penting, mana yang utama. Itulah. Dan itulah sembahyang sunat, muakkad dan ghair muakkad. Nah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Sembahyang sunat. Kemudian dah sembahyang sunat muakkad, sembahyang sunat dia tidak muakkad, jangan tinggal. Kemudian diiringi sembahyang sunat tahajud malam. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meringkangkan lambungnya dari tempat tidur, doa kepada Allah Ta'ala kerana takut dan harapkan pahalanya. Itu kena sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni susah nak bangun. Dah bunyi loceng lah, dah bunyi loceng, ditekan pula padam tu. Padahal pahalanya, barang siapa sembahyang tahajud, perkataannya didengar orang, dia dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia, dan nampak cerah pada mukanya, tanda-tanda dia sembahyang malam. Jadi jangan tinggalkan sembahyang malam. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita macam mana berapa lama sembahyang tu? Kerana keberkatan masa itu keberkatannya ada 1000 rakaat. Tabiatul Nabiyah 1000 rakaat. Harun Rashid 100 rakaat. Jadi kita tak dapat. Nabi sembahyang 16 rakaat. 16. Kita dapat 14 pun jadi. Tak dapat 14, 12. Tak dapat 12, 10. Tak dapat 2. Tak dapat, tak payahlah. Tidur je lah. Kita seronok tidur seronok. Tetapi ingat kebahagiaan akhirat lagi seronok. Kebahagiaan dunia ini sementara saja. Tidur kurangkan tidur. Kalau tidur satu hari 5 jam ataupun 8 jam sehari tidur, bermakna satu hari tidur 1/3 jam, 1/3 hari tidur. Kita tidur. Kalau kita tidur je satu hari, tak ada hari 8 jam, bermakna sebulan 8 kali 30, 240 jam. 240 jam bermakna 10 hari. 10 hari tidur je. Kalau umur kita 60 tahun kali 1/3, 20 tahun. 20 tahun tidur je. Tu takkan rugi. Besok akhirat esok Tuhan tanya, kau buat apa ni? Tidur je. Itu. Kurangkan tidur. Kita dah tua-tua ni tidur kurangkan sikit. Jangan jadi orang muda. Sembahyang tahajud. Itu jangan lupa. Usahakan bangun pukul 5 boleh sekarang ni. Sembahyang subuh kan 5:40 lebih. Boleh bangun pukul 5, kita mandi, kemudian sembahyang tahajud 2 rakaat pun jadi. 2 rakaat witir, 3 rakaat jadilah. Masuk subuh tidur. Kita sembahyang subuh. Itu berjemaah. Itu dia sembahyang subuh berjemaah. Hendaklah kita langkahkan kaki. Pasal tiap langkah kaki ke masjid ia satu pahala. Langkah satu pahala, satu kali satu langkah dia satu pahala. Itu kalau sembahyang tahajud, malam. Saya usahakan tuan-tuan, memanglah payah main tahajud ni, payah. Tapi nak biasakan saja. Biasakan diri kita supaya sembahyang tahajud, supaya Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Bagaimana nak tahu Allah Ta'ala sayangkan kepada kita? Apabila manusia biasa sayangkan kita, menunjukkan Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Bila Allah Ta'ala sayangkan kita, Allah Ta'ala beritahu Jibril, wahai Jibril, aku sayangkan Syanshan. Beritahu masyarakat bahawa aku sayangkan dia. Maka masyarakat ramai pun sayangkan kepada kita, kerana kita
cintakan kepada Allah. Takut kepada Allah, manusia takutkan kepada kita. Kalau tak takut kepada Allah Ta'ala, manusia pun tak takut kepada kita. Itu kaedah. Itu sembahyang malam. Jangan lupa tuan-tuan, saya pesankan supaya besok kita di kubur terang-terang. Barang siapa sembahyang malam, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Itu kita bayangkan itu. Dunia pun orang sayang, Allah Ta'ala pun sayangkan kepada dia. Dunia akhirat, dunia itu bahagia, akhirat pun bahagia. Kemudian diikuti dengan baca Quran. Quran, kalau kita malas nak baca, sekurang-kurangnya kita nak tidur, kita baca 3 surah. Surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, dan surah Al-Waqi'ah. Barang siapa baca surah Al-Mulk nak tidur, nanti kuburnya terang-terang juga. Itu sama, kita ikuti dengan semayang malam dengan baca Quran. Nak tidur atau petang kita baca 3 surah Al-Mulk, Al-Sajdah, dan Al-Waqi'ah. Kalau boleh kita amalkan hari-hari. Pasal barang siapa yang rajin baca Quran, nanti dia tidak nyanyuk besok. Kita ni kalau nyanyuk, siapa yang suka? Anak pun tak suka, isteri pun tak suka, suami lagi tak suka. Suami tengok isteri nyanyuk, kau nyanyuk dan kau nyanyuk, kau yang satu kau tahu. Itu dia. Quran sekurang-kurang sehari baca 100 ayat. Sekurang-kurangnya sehari 1 ayat. Kalau kita baca surah Al-Mulk 30 ayat, Al-Sajdah 30 ayat, Al-Waqi'ah 93 ayat. Jadi lebih 100 ayat. Jangan lupa baca atau baca sikit, jangan tak baca langsung. Hamka bercerita dalam ceramahnya, dia mengatakan mak saudara dia dah tua, dah tak nampak. Dia baca surah-surah yang dia ingat saja. Maka dia nak meninggal, dia terdengar suara orang baca Quran. Orang lain tak dengar, dia seorang saja dengar. Menunjukkan kelebihan baca Quran. Itu sebabnya Nabi pesan baca Al-Quran. Jadi ikrar Al-Quran Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran nanti akhir zaman esok, di akhirat, menjadi syafaat kepada pembacanya. Itu aja. Nanti jangan lupa baca Quran. Kemudian yang ketiga, zikir. Zikir pun jangan lupa. Sekurang-kurangnya zikir, sekurang-kurangnya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 100 kali. Kemudian La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Kalau boleh. Sekurang-kurangnya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 100 kali sehari. Kemudian La ilaha illallah, afdalu zikri La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah La ilaha illallah. Baca dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ingatkan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Allah yarham Ustaz Datuk Harudin nak meninggal, dia dah koma, kemudian tersedar sekejap. Kemudian dia bangun, dia mengatakan La ilaha illallah, dia pun meninggal. Sempat itu. Man kana akhir kalami La ilaha illallah dakhal jannah bighairi hisab. Barang siapa akhir hidupnya membaca La ilaha illallah, dia masuk surga tanpa hisab. Itu kita kena amalkan. Amal La ilaha illallah tu satu hari sekurang-kurangnya 10 kali. Kalau tak boleh, sekali pun jadilah. Tak boleh, tak payahlah. Itu La ilaha illallah. Zikir Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kemudian La ilaha illallah. Kemudian selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Seorang sahabat rajin sangat selawat. Dia Nabi angkat dia tempat yang tinggi, lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Dia rajin selawat. Kita rajin selawat. Selawat kelebihan dia, kalau kita lupa, dia boleh ingat. Kalau selawat, rajin selawat, kita tidak akan nyanyuk insya-Allah. Yang keempat,
bersedekah. Bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau sikit terserahlah kepada kemampuan kita. Kita sedekah. Pasal Nabi kata lan tanalu birra, Allah Taala berfirman lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke syurga melainkan kamu sedekahkan apa yang kamu sayang, yang kita sayang. Dulu ni saya rajin juga mengumpulkan baju-baju untuk hantar ke luar negara yang miskin-miskin ni. Banyak buruk-buruk baju dia tak pakai dah, tak boleh dah gitu. Maknanya sedekahkan apa yang paling kita sayang. Tapi ada satu cerita, seorang tuan guru di Indonesia berceramah, bawa isterinya ke masjid. Dia ceramah, sedekahlah benda yang paling kita sayang sekali. Baliklah. Kemudian besoknya isteri tak ikut di ceramah, duduk rumah. Datang orang minta sedekah. Diberinya kod suami yang paling sayang. Kod yang paling sayang ni. Baliklah dia, mana kod saya? Sesudah sedekah. Sesudah apa? Cerita sedekah benda yang paling sayang. Itu hadis untuk orang lain. Untuk saya lain. Tak boleh lah. Kena ke dia, tak boleh. Dia sedekah benda yang baru, yang cantik tu. Pasal dia dengan ceramah suami dia begitu. Begitu sedekah. Itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitulah kita sedekah. Dan kita sedekah benda yang paling kita sayang sekali. Jangan yang buruk-buruk, yang tak pakai lah. Pasal orang sedekah ni, kelebihan dia panjang umurnya. Itu kisah di zaman Nabi Sulaiman dulu ni. Seorang pemuda pergi mengambil anak burung di taman. Maka anak burung itu melaporkan ceritanya kepada Nabi Allah Sulaiman. Dia kata ada orang curi saya punya anak. Kemudian Nabi Sulaiman kata tak apa, nanti aku hantarkan jin supaya tangkap orang yang curi anaknya. Kemudian besok dia pergi ke kebun, nampak anak burung ni, dia pun nak ambil. Nak ambil dia, datang jin nak tangkap dia. Datang jin yang kedua, sebelum itu dia bersedekah. Dia tengah-tengah mengajar tu, pokok itu, datang orang minta sedekah, dia pun bagi dia orang sedekah. Minta isteri hantarkan makanan kepada orang sedekah tu. Maka jin nak tangkap dia pun, datang jin yang kedua nak tangkap dia pula. Pasal dia bersedekah tadi. Itu kelebihan. Itu kita sedekah, kelebihannya umur pun panjang. Jangan dengan niat nak sedekah je lah. Jangan niat RM2 tambah setahun jadilah. Kalau dulu begitulah. Kemudian kita lihat pula kita punya title, tahap makam kita. Makam kita ada 7 makam. Yang pertama taubat, warak, kemudian apa nama, taubat, warak, lupa lah. Taubat, warak, syukur, tawaduk, tawakal, redha. Ada 7 makam. Kita duduk makam mana? Makam mula-mula taubat. Kita ni Nabi kata kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni buat dosa. Sebaik-baik orang buat dosa itu adalah bertaubat. Itu kena taubat. Hari kena taubat. Nabi bertaubat satu hari 100 kali. Walaupun Nabi tak ada dosa. Dia baca banyak malam, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan orang kata bil asari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kita istighfar, mengaku kesalahan kita. Walaupun kita tidak ada buat dosa banyak, tapi manusia biasa ni memang dosa banyak. Kita ada rasa perasaan tak dosa. Sebenarnya kita ni berdosa hari-hari, tak perasan.
Dia takut balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala, Nabi bersabda, dia kata, barang siapa membaca istighfar Subhanallazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah ampunkan dosanya walau sebanyak kuil laut sekalipun. Baca istighfar Subhanallazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali aja, Allah ampunkan dosa walau sebanyak kuil laut. Maknanya Tuhan sayangkan sangat kepada kita ni. Kita buat dosa, 1 dosa dikira 1, buat pahala 1 dikira 7. Besok kalau timbang di padang mahsyar amalan kita, beratlah timbangan kita. Pasal pahala kita sikit, tapi Tuhan bagi banyak. Malam Lailatul Qadar 1000 bulan, kan banyak. Sembahyang 1 malam saja dapat 1000 bulan. Tapi tak tahu dapat tak dapat, itu je lah. Kita sembahyang malam bulan Syawal Ramadan, malam 21 hingga 30. Kalau kita dapat Lailatul Qadar itu, dia dapat 1000 bulan. Itu nak tunjukkan pahala sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang pertama, taubat. Yang kedua, warak. Warak itu artinya meninggalkan barang yang syubhat. Yang syubhat jangan makan. Kalau orang kata ini mungkin tak halal, itu menimbulkan syubhat, jangan makan. Kalau menimbulkan syubhat, berhenti. Itu dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan barang yang kamu sangka kepada barang yang kamu tak sangka. Asalnya kita tak sangka dia jadi haram. Rupanya ada kawan-kawan kita tak boleh makan ni, tak boleh. Kita berhenti makan. Itu meninggalkan syubhat. Itu warak. Warak sekurang-kurangnya warak. Warak, kalau benda yang syubhat jangan makan. Kita pun nak buat macam mana? Kerjaan kita pun mengambil cukai-cukai yang haram, cukai babi, cukai arak semua. Tapi kita nak buat macam mana? Kita nak pakai gaji. Kau kira orang tak nak, orang tak pakai gaji. Tapi kita nak buat macam mana? Kita terpaksa makan. Tidak, tak makan kita. Itu terserahlah kepada kerjaan kita nak ambil cukai-cukai yang tidak halal. Itu sebabnya ASN pun kita bimbang juga, halal atau haram tak tahu. Kalau sekiranya kita bimbang, jangan ambil. Kalau kita rasa yakin, kita ambil lah, serahlah kepada kita. Itu dia. Warak itu warak ni dia tak makan benda-benda yang menimbulkan syubhat. Itu warak. Dan sabar. Sabar ni macam-macam cara. Sabar sekiranya dalam peperangan, sabar itu apa? Lawan musuh betul-betul. Bukan sabar tu sabar. Kalau sabar tu orang tembak, sabar. Itu dia sabar. Macam cerita seorang kawan kita zaman dulu, dia terlalu sabar. Orang tembak bajunya, tembus baju yang dia dekat ampaian tu. Orang kata baju kau tembus, tembak orang tu. Nasib baik saya tak pakai baju tu dia kata. Kalau saya pakai, saya tembus sekali. Padahal baju tu dia ampaian. Gitu. Sama lah juga, satu hari dia beli orang pergi minta pinjam dia punya himar. Akhirnya himar dia tu, dia kata himar dia tak ada. Orang tu kata mengah-mengah dia tak ada. Tiba-tiba himar tu berbunyi. Akhirnya tu kan ada. Dia kata, kau nak cakap aku ke nak cakap himar? Gitu. Itu orang sabar.
dan banyak cerita sahabat lagi, dan semua dia ada hikmat. Sebabnya satu hari seorang raja dia pergi ke dapur nak tolong masak-masak ni. Kata penasihat dia, jangan pisau dapur tu tajam-tajam, dia putus tangan tuan. Tak, dia tak buat. Lama-lama dia pergi ke dapur, dia potong-potong sayur, terpotong tangan dia, putus tangan dia. Kemudian akhirnya dia marah penasihat dia tu. Penasihat dia tu kan saya cakap dengan ke dapur, tentu pergi juga. Akhirnya dah baik-baik dia pergi memburu sampai tempat orang yang makan orang. Dia pun ditangkap, kemudian nak disembelih dia makan. Orang bukan nak makan dia. Dia tengok-tengok cacat, tangan potong, tak jadi dia makan. Kemudian dia hantar balik. Nasib baik tangan dia terpotong. Kalau tidak, dia akan mati dibunuh oleh orang-orang dalam hutan tu. Itu hikmat dia. Penasihat dia, nasib baik dia tak kira pergi, pasal dia kena lah. Penasihat dia kalau dia pergi, penasihat tu kena makan. Itu hikmat tu. Itu sebabnya apa-apa hal ada sesuatu yang kita tak faham. Kerja Allah SWT ada hikmat. Kemudian sabar. Kemudian kita warak, sabar, zuhud. Zuhud maknanya bencikan dunia ni. Bukan bencikan dunia, benci dunia. Tak pandang sangat dunia ni. Tak pandang dunia ni. Pandang dengan sebelah mata saja. Pasal dunia ni sementara saja. Kita lihat bahawa ramai orang kaya-kaya dia lupakan kematian. Satu hari seorang pemuda singgah di istana raja, nak tumpang tidur. Kata jaga dia, tak boleh ni rumah sultan, tak boleh. Dia kata tak apa, saya nak jumpa raja. Nak jumpa raja dan minta tolong saya nak tumpang tidur juga. Raja pun datang, tak boleh tidur dia di rumah ni, rumah kereta ni. Pemerintah sedekah tu kata, rumah ni saya punya. Saya punya, dia kata. Dulu-dulu Datuk nenek moyang saya punya. Kalau tuanku meninggal, siapa punya? Anak saya punya. Siapa punya rumah ni? Baru perasaan raja tu, rumah tu bukan dia punya. Dia punya sementara saja. Tidurlah, dia kata. Itu kita ingat, harta benda yang kita punya dunia ni sementara saja, tidak lama, tidak kekal. Harta banyak mana sekalipun tinggal. Itu sebabnya yang pergi 3, yang balik 2, tinggal 1. Dia kata apa namanya, orang mati itu pergi diikuti oleh 3: harta benda, anak pinak dan amalan dia. 2 balik, anak pinak balik, harta pun balik, dan tinggal amalan dia saja. Ada mana yang kita pentingkan, amalan ke harta benda ke? Harta benda sementara saja, sementara dia punya. Sementara yang juta-juta duit pun tak banyak mana pun. Pasal yang dia makan tak sampai juta pun. Makan daging mahal-mahal. Ada satu orang, dia makan menurut canai 18 keping satu hari makan. Kita bertanding makan canai, akhirnya makan 18 keping, menang dia. Dia pun minum, kembang pohonnya mati dia. Banyak mana makan. Kita pergi besok ni, kita akan berberangkat, tak tahu bila masa. Tapi tiap-tiap orang tu akan ada masa yang Allah akan tentukan kita mati bila. Kita standby saja. Kalau setengah-tengah beramal, kita pun mati, tak apa. Kalau tengah-tengah sibuk dengan dunia ni,
siang malam, tak tahu siang malam, tak tahu petang dan pagi, tahu-tahu mati, akan menyesal akhirat tak guna dah. Menangis di tepi kubur pun tak guna dah. Pasal kita dah terlewat dah. Qalu law kunna nasma'u aw naqil, law kunna na'mal aw naqil, law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dan dunia dulu mendengar ceramah dan beramal, takkan masuk neraka sa'ir kita ni. Itu nak cakap masa dah lewat dah, yang menyesal tak ada guna dah. Sekarang ni kita mesti memperbanyakkan amalan. Kalau kita semayang, awal-awal dah semayang. Kalau sekiranya kita keseorangan, jangan tinggalkan semayang berjamaah kalau boleh. Kalau sihat badan, jangan masa kita dah tua besok baru nak beramal, tak guna lah. Dah tak sihat dah masa dah banyak terbuang gitu je. Jadi sekiranya kita boleh meneruskan amalan kita dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Khusyuk, apa makna khusyuk? Masa semayang, ingatkan apa yang kita baca itu. Jangan kita merayau-rayau. Memang khusyuk tu payah, tapi kita usahakan mendapat khusyuk dan tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan bahawa dunia ni sementara saja dan akan tinggal buat selama-lamanya. Kita bimbang sekarang ni orang mati senang kan, jantung saja, jantung lemah, jantung meninggal, tak sempat nak buat apa. Duit harta tinggal banyak pun tak boleh dah. Yang untung anak pinak. Itu sebabnya kita nak sedekah. Pasal sedekah itu duit yang kita simpan tu bukan duit kita sebenarnya. Duit dalam poket ni mungkin Omen punya, mungkin klinik punya, mungkin anak kita punya. Yang mesti punya isteri kita. Kita meninggal, isteri kita pun dapat duit tu. Isteri kita berapa lama dia tahan? 4 bulan 10 hari, dia pun kahwin. Isteri kita, suami kita tahu tak kita kahwin dan kubur? Tahu. Bila seorang mati pula kampung kita mati seorang ni, jumpa dalam kubur. Dia kata, kenal tak isteri saya? Kenal? Dah kahwin dah. Dah kahwin isteri kita. Duit dia isteri itu tu suami dia pakai. Suami beli motor besar, dia beli, dia round nak ke kubur kita, nak tunjukkan motor dia. Tu siapa tu sebenarnya duit yang kita punya ni bukan kita punya. Yang punya orang lain. Yang kita punya, yang kita sedekahkan, itu kita punya. Yang kita hadiahkan, itu kita punya. Itu. Kemudian kita yakin bahawa hidup ini buat sementara. Kita yakin nampaklah kawan-kawan kita meninggal, seorang meninggal, seorang meninggal. Kata Sayyidina Umar, kita kata orang tu meninggal. Tak lama kita pula meninggal. Tu sebabnya umur kita ni, kita nak meninggal, kita akan dapat maklumat. Bila kita dah sakit, hidung kita ni jatuh ke bawah, tangan pun dah jatuh ke bawah, kaki pun jatuh ke bawah, menunjukkan nak meninggal lah. Sekali sakit tenang, tengok hidung dia jatuh dari bawah, bawah itu, kaki pun dah jatuh bawah, tanda-tanda nak meninggal. Kalau nak tahu meninggal lagi 40 hari, tengok di sini ada gerak nadi sini. Kalau berhenti, itu pengalaman. Berhenti lagi 40 hari mati. Itu rasa. Saya ada hari ni. Itu dia. Itu kalau 40 hari lagi, itu kita bimbang. Kita bimbang hari kita tengok jaga nadi dia ada
Kalau ada tu lambat lagi lah. Itu pengalaman kematian. Itu sebabnya bila mati ni kita nampak roh kita pergi. Tu masa bimbang, masa kita menyesal, masa kita berada dalam kubur. Dalam kubur seorang diri, malaikat datang bertanya soalan-soalan. Kalau dapat jawab, selamatlah kita. Kalau kita sekiranya tak dapat jawab, dia akan diseksa oleh malaikat. Dalam kubur itu kita bimbang, takut. Akhirat besok lagi takut. Pasal akhirat besok kita berada pada mahsyar beribu-ribu tahun dengan panas, seksa, terik panasnya, tak minum, tak makan, tak berteduh, melainkan 7 orang saja yang berteduh dalam rumah mahsyar besok. Yang pertama, orang yang imam yang adil. Imam yang adil, dia akan letak di bawah tiang aras, tak panas. Yang kedua, orang yang bersedekah, lupakan apa yang sedekahkannya. Yang ketiga, orang yang bangun malam menangis. Kita ini pasal payah nak menangis, pasal hati kita keras. Hati kita keras, lupakan akhirat, payah nak menangis tengah malam. Itu kita menangis tu. Yang ketiga, orang yang bersedekah, lupakan apa yang sedekahkannya. Kemudian orang yang sembahyang jemaah tiap-tiap waktu. Kemudian orang yang diajak buat perbuatan dosa, tapi ditolak perbuatan itu, ditakut kerana Allah SWT. Itu orang-orang yang lepas daripada panas cahaya matahari. Juga dua orang kawan baik kerana Allah Ta'ala, berpisah dan berjumpa kerana Allah SWT. Maka dilepas daripada panas terik di padang mahsyar besok. Kita bimbang di padang mahsyar besok, kita dijemur oleh Allah SWT dalam keadaan tanjang bukit, peluh mengalir berpeluh-peluh dan sampai tenggelam dalam peluh. Itu takut. Sekarang kita standby cari jalan-jalan bagaimanakah boleh mengelak panas cahaya matahari di padang mahsyar besok. Itu kita harapkan. Itu dia. Kemudian yang paling afdal sekali ialah apa namanya, wara, sabar, syukur. Syukur artinya kita berterima kasih kepada Allah SWT. Di samping kita melaksanakan perintah dan meninggalkan apa saja larangannya. Apa saja larangan Allah Ta'ala, kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, kita laksanakan. Itu saja, mudah-mudahan. Tapi kita ni yang paling mudah, yang paling susah melawan kehendak nafsu dan syaitan. Nafsu itu ada 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Itu payah sikit. Nafsu mutmainnah tu orang yang tenang. Kalau kita nak dibincangkan dari segi perbandingan, amarah itu dia melonjak-lonjak, tak ingatkan dosa, dia ingin buat dosa saja. Yang kedua, lawamah, dia buat dua-dua, pahala berbuat, dosa berbuat. Yang ketiga, mutmainnah, tenang saja. Orang yang tenang ni yang beramal siang malam, takutkan Allah SWT, takut apa saja dosa-dosa ia tak berani buat, kerana ia takut kepada balasan siksaan Allah SWT pada mahsyar besok. Kita jangan buat sekali-kali dosa, walau kecil sekalipun, walau besar sekalipun, tak boleh. Pasal perintah Allah Ta'ala ni jangan dilawan. Tidak mensabah kita makan rezeki Allah Ta'ala, kita lawan Allah Ta'ala. Kita makan rezeki dia, dia bagi kita macam-macam rezeki. Sekurang-kurang rezeki kita ni ialah nafas. Nafas itu rezeki. Kalau nafas tak ada, mati kita. Takkan nak lawan Allah SWT. Allah Ta'ala perintah saja, apa yang diperintahkan dibuat. Itu tanda-tanda orang syukur.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kira kamu syukur, Allah Ta'ala tambah lagi. Tambah ni bukan tambah-tambah, bukan mesti tambah, tapi rezeki itu datang sedikit-sedikit. Itu tanda-tanda kita syukur dan tanda Allah Ta'ala tambah. Kalau sekiranya kita tak ikut perintah Allah Ta'ala, tak kufur, kita akan diseksa dengan azab yang berat. Itu kita takut. Itu dia. Sekiranya kita hebat macam mana sekalipun, nak lawan Allah Ta'ala tak boleh. Macam Fir'aun hebat, akhirnya mati tengah-tengah laut. Itu sebabnya dia punya apa namanya penasihat keuangan dia, Allah Ta'ala azab dia, seksa dia, ditekan dalam tanah ni, tekan, seksaan dia sampai lantak ke santak ke bumi yang ketujuh, dunia pun kiamat. Itu Tuhan seksa dia. Dunia dia hebat, tapi akhirat besok dia susah dan terseksa, tak larat-larat nak seksa. Yang seksa ni susah, yang selama-lamanya, yang tak ada ujung, takut tu. Itu cara iman kita kena jaga supaya jangan kita terpesong dari agama. Dari ini ingat syukur kita, syukur kepada Ta'ala kerana bagi kita iman dan bagi kita Islam. Itu syukur kita. Itu tanda kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, kita pesankan bahawa kita memperbanyakkan amalan, memperbanyakkan ibadat, meninggalkan dosa walau kecil sekalipun tak boleh. Pasal dia kata orang yang berdosa ni, orang yang beriman kalau buat dosa seperti kepala terlentak di atas batu, terlentak dan terhempas di atas batu. Itu orang yang beriman. Sebabnya kita iman kita ni jaga sungguh-sungguh supaya jangan terpesong kepada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tuan dan puan sekalian. Kita ingatkan sekiranya Allah Ta'ala sayangkan kepada kita, kita mudah nak buat beramal, mudah, senang. Itu sebabnya kita dengan ceramah ni pun pahalanya di antara lain, ikan di laut pun minta ampunkan dosa kita kepada Allah Ta'ala. Ikan di laut pun minta Allah ampunkan dosa kepada kita. Dia tak dosa, dia terus minta Allah ampunkan dosa kita. Sebabnya barang siapa pergi menuntut ilmu, Allah Ta'ala hantarkan mereka menutup badan kita daripada sesuatu di atas langit. Kita kena rajin dengan ceramah. Ceramah ni yang saya nak pesankan, kalau sekiranya tuan guru kita sini mengaji kitab, kita bawa lah kitab, pasal kena mengaji. Tapi kadang-kadang tak bawa kitab. Faham tuan? Faham, tapi tak bawa kitab. Dulu saya mengaji dulu, tuan guru saya tak bawa kitab kerana dia alim. Kami yang anak murid ni bawa kitab. Sekarang terbalik pula. Tuan guru bawa kitab, anak murid tak bawa. Alimnya anak murid. Itu dia. Ya. Jadi itulah banyak sedikit banyak kita dapat kumpulkan pahala kita mengaji pengajian pahala, mengaji di surau Dausid ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan menambahkan pahala kita. Jadi sebelum itu saya nak iklankan sikit. Ada kawan saya tadi ni bawa kismis ni untuk ingatan anak-anak kita, untuk terang hati. Kemudian ada Yasin. Yasin ni lain sikit daripada yang lain, daripada dia, kerana dia ada makna, ada doa pun ada makna, dan ada doa istirasah namanya. Istirasah ni tambahan kepada Yasin. Yasin minta Allah Ta'ala makbulkan doa kita.
Di samping ada bacaan-bacaan lain untuk tambah makbul lagi doa kita. Yang ketiga, ada satu kitab baru tulis soalan biar sempurna. Itu tuan untuk amalan kita supaya sah bacaan kita, dan ada benda-benda yang sulit-sulit yang tidak ditulis dalam kitab-kitab yang lain. Kitab ini ada dituliskan untuk bacaan umum, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Masjid Al-Hijrah, berbanyak terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Ismail Kamus di atas ceramah yang beliau sampaikan tadi. InsyaAllah selepas solat Isyak kita ada sediakan sedikit jamuan, jemput pihak para jemaah untuk jamu segera selepas solat. Dan yang kedua, jika berminat untuk mendapatkan kismis dan juga buku-buku tersebut, boleh kunjung ke bus di bahagian kanan masjid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.